Saya ucapkan kepada semua ahli panel yang dapat menghadiri Zoom kita pada pagi ini, iaitu Cikgu Doris, Cikgu Ezra, Cikgu Max, Cikgu Erikson dan Cikgu Aslin. Sebelum bermula, ingin saya memperkenalkan diri dulu. Saya Luli, merupakan seorang student yang mengambil subjek Sosiologi dan Fisiologi Pendidikan di Malaysia. Saya sangat menghargai kesudian untuk menghadiri Zoom kita pada petang ini. Dan Zoom kita pada petang ini, kita akan berkongsi mengenai topik yang bertajuk kurikulum sedia ada menguatkan kepelbagaian budaya dalam sistem pendidikan Indonesia. Apa khabar cikgu-cikgu sekalian? Semua okey? Okey, kami baik. Baik. Okey, Terima kasih. sebelum kita mulakan pada petang ini, dipersilakan cikgu-cikgu sekalian memperkenalkan diri. Mak dulu, cikgu Max. Oke. Petang. Saya Ustaz. Saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Simanggang Seri Aman, iaitu kawasan luar bandar dari Bandaraya Kuching. Pengalaman saya mengajar di SMK Semanggang adalah selama 3 tahun dengan mengajar subjek ekonomi. Okay, Itu saya daripada saya. Ada apa-apa yang ingin Cik Luli ingin tahu? Berapa lama telah mengajar, cikgu? Saya telah mengajar di SMK Semanggang selama 3 tahun. Okay, terima kasih cikgu. Cikgu seterusnya. Cikgu. Hai semua, salam sejahtera. Saya Din. 2 tahun berasal dari dan mengajar SMK di Maluku dan subjek Inggeris. Terima kasih cikgu. Cikgu Ezra. Tak dengar lah. Kurang jelas cikgu. Ya, tak dengar. Pakai mikrofon boleh? Cikgu Aslin tak dengar. Cikgu Doris lah. Sudahkah? Sudah. Okay. Sudah. Okey, salam sejahtera semua. Nama saya Cik Doris. Saya merupakan sebuah guru di Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Semeran di bahagian Serian. Saya mengajar subjek pendidikan seni dan saya telah mengajar di sekolah tersebut selama 2 tahun. Okey, itu saja dari saya. Selamat berkenalan semua, cikgu-cikgu. Selamat kenalan. Okey. Cikgu Eris. Ada suara saya. Oke. Jelas, Cikgu Erikson. Terima kasih. Salam. Oke. Cikgu Erikson yang mengajar di sekolah kalian. Saya berarti pada petang ini ikannya 4 tahun lebih itu dalam subjek bahasa Melayu lah.
Terima kasih cikgu sekalian telah memperkenalkan diri. Tanpa membuang masa, marilah kita beralih ke topik forum kita pada petang ini. Sebelum itu saya minta Cikgu Max untuk menerangkan serba sedikit mengenai belakang KSSM dan KSSR pada masa kini. Terima kasih Cik Luli. Sebenarnya KSSM ni dan KSSR ni adalah dua benda yang hampir sama, cuma dia diaplikasikan pada kepada dua tahap yang berbeza lah. KSSM adalah untuk SMK, manakala KSSR untuk sekolah rendah. Apa kata Cikgu Cikgu Doris. Ezra? Ya, saya. Pendapat. Cikgu Doris. Okey, baik, Cikgu Max, KSSR ni sebenarnya dimulakan pada 2011 yang bertujuan untuk membangunkan model insan, menghasilkan pelajar yang cerdik minda dan menghasilkan insan yang menguasai ilmu kemahiran dan maklumat lah. KSSR ni berfokus kepada 3 peringkat, iaitu prasekolah, pendidikan tahap 1 dan pendidikan tahap 2. Okey, ketua panel. Cikgu tak terangkan mengenai KSSM pula. Sebenarnya ia adalah untuk KSSR ni untuk macam mana? Adalah untuk melengkapkan pelajar dengan aspek sosioekonomi, kerohanian fizikal, kognitif dan juga sosial. Ia juga berfokus kepada melengkapkan pelajar dengan 3M, iaitu mengira, membaca dan menulis. Okey, itu saja penerangan dari saya. Terima kasih Cikgu. Untuk menerangkan tentang KSSM pula. Silakan Cikgu. Untuk KSSM pula, daftar ini dilaksanakan oleh untuk menentukan KSSM dulu. Semua KSSM dan KSSR ini sebenarnya ada berdasarkan dan yaitu di dokumen transkopol dan pentafsiran yang semua dilakukan dia digunakan selama untuk menjadikan kurikulum kebangsaan lebih holistik dengan Terima kasih Cikgu Ezra untuk penerangan sebentar tadi. Berbalik pada topik kita pada hari ini, iaitu bolehkah kurikulum sedia ada meningkatkan kepelbagaian budaya dalam pendidikan Malaysia? Seterusnya kita meminta pandangan daripada Cikgu Erikson pula. Boleh Cikgu? Tentang topik kita. Terisi. Tempat saya mengajar belajar. Melayu, dan Bidayuh, dan banyak lagi. Kepelbagaian dalam bahasa, budaya, dan hal-hal lain itu adalah semua tentara. Penjelas dilihat dari segi pakaian, bangsa dan tradisi lah. Itu untuk semua kaum yang ada boleh jadi bergaul sesama mereka tanpa mengira bangsa. Okey, untuk KPM pula lebih kepada melalui aktiviti yang diwajibkan untuk setiap
sekolah mengikut negeri, pihak KPM telah menetapkan certain tarikh yang perlu dilakukan pada hari tersebut. Kepala cikgu yang bertanggung pula dikehendaki membuat laporan penuh mengenai aktiviti yang diadakan untuk dikepikan dalam laporan. Contoh aktiviti yang diwajib adalah mengikut setiap negeri. Contohnya di Sarawak membuat aktiviti temu ramah ataupun tama-tama semasa hari gawai, hari raya, hari kemerdekaan dan hari Sarawak. Itu saja daripada saya. Terima kasih Cikgu Edison. Sungguhnya Sarawak sebuah negeri yang bertuah kerana mempunyai pelbagai budaya dan diversiti. Untuk meneruskan lagi topik kita pada hari ini, kita minta Cikgu Max pula berkongsi tentang topik kita pada petang ini. Okey, terima kasih Cik Lily kerana telah memberikan saya kesempatan ini. Okey, di sini saya ingin berkongsi mengenai silibus yang disediakan oleh KPM, di mana saya akan menerangkan serba sedikit bagaimana ia boleh membantu meningkatkan kepelbagaian budaya di negara kita. Contohnya, di sekolah tempat saya mengajar, pelajar bebas memilih mata pelajaran seperti kelas bahasa Iban dan bahasa Cina. Jadi mana-mana pelajar boleh yang berminat boleh menambahkan kelas bahasa yang dipilih dalam jumlah mata pelajaran yang diambil. Dan sekiranya pelajar-pelajar ingin mengambil mata pelajaran luar dan sekiranya ada guru-guru yang boleh mengajar, mereka juga diperbolehkan untuk mengambil subjek-subjek tersebut. Sebenarnya kita ada guru yang berkelayakan untuk setiap subjek yang tersebut. Namun itu adalah terpulang kepada pelajar itu sendirilah. Sebenarnya menilai diri pelajar itu agar pelajar itu tidak kecundang dalam mengambil mata pelajaran yang mereka ingin ambil. So bagi pelajar yang ingin mengambil kelas tersebut adalah tanpa mengira agama dan kaum. Sebab pembelajaran adalah bebas. Kita terima tanpa memilih siapa sahaja. So dalam kelas ini mereka sangat perlu bergaul dengan sesama. Kalau pelajar itu bukan berbangsa Cina, mereka juga boleh membantu rakan-rakan lain. So dan sama juga dengan yang sebaliknya. Seronok melihat mereka berminat belajar dalam kumpulan berbagai bangsa sebenarnya. Okay, terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu Max. Sekarang kita meminta Cikgu Aslin pula untuk menerangkan mengenai topik kita pada petang ini. Dipersilakan Cikgu Aslin. Terima kasih kepada Cik Lee. Untuk kali ini saya akan berkongsi pula mengenai fungsi pengetua dalam meningkatkan kepelbagaian budaya dalam sistem pendidikan di negara kita ya. Bukan apa saya ingin mementingkan fungsi pengetua, ini kerana beliau adalah pihak yang bertanggungjawab untuk meluluskan bajet dan meluluskan segala aktiviti yang telah dirancang oleh pihak cikgu-cikgu. Kalau pengetua kata ya, maka berjalanlah segala aktiviti. Kalau pengetua kata tidak, maka tidak boleh aktiviti tersebut. Sudah ya Cikgu Aslin? Okey, terima kasih Cikgu Aslin atas perkongsian tersebut. Saya sangat terima kasih kepada komen-komen cikgu-cikgu sekalian. Untuk meneruskan forum kita pada petang ini, kita beralih pula kepada Cikgu Doris. Dipersilakan Cikgu Doris. Okay, terima kasih Ketua Panel. Di sekolah rendah, di SK lah terutamanya, kurang lebih sama dengan SMK. Dasar yang disediakan pun sama. Cuma cara aplikasi yang agak sedikit berlainan lah. Ini kerana kita sesuaikan dengan tahap pelajar. Kita mengajar sekolah rendah, jadi cara mengajar pun agak sedikit lembut
dan mesti menarik karena budak-budak sekolah rendah ni paling suka kalau buat aktiviti sukan dan permainan. Untuk membuat aktiviti lebih menarik, kita sekejap ya. Untuk membuat aktiviti lebih menarik, budak-budak sekolah rendah ni paling suka kalau buat aktiviti sukan dan permainan. Untuk membuat aktiviti lebih menarik, kita akan menganjurkan aktiviti sukaneka bukan hanya untuk murid-murid, malah melibatkan sekali ibu bapa dan guru di sekolah. Macam-macam acara yang dibuat seperti lomba lari berganti antara ibu bapa dan guru dan macam-macam lagi. Aktiviti ini sangat bagus kerana dapat merapatkan hubungan di antara murid, guru dan ibu bapa. Bila dalam permainan, semua fokus untuk menang tanpa mengira agama, jantina dan pangkat. Lagipun dengan adanya aktiviti macam ni, cikgu-cikgu pun akan hilang stres apabila bermain bersama murid-murid dan ibu bapa lah. Itu saja. Terima kasih Cikgu Doris. Sekarang kita beralih pula Cikgu Erikson. Dipersilakan Cikgu. Okey. Ada dengar suara saya? Ada. Okay, boleh. Okey. Sekejap ya. Okey, baiklah. Satu lagi, bagi pengalaman saya lah, dalam SMK Belaga, saya telah banyak pengalaman dalam aktiviti pelajar, terutamanya kelas tingkatan 3 dan 5 dalam bahasa Melayu. Okey. Untuk menunaikan hasrat mereka untuk bermain dalam pengajaran, maka saya akan buat induksi dengan set penutupan pengajaran dalam dua kaedah. Satu, permainan dalam, satu, outdoor. Jadi set induksi saya permainan dalam P dan P, pengajaran dalam pelajaran. Maka aktiviti itu lebih sesuai dan lebih memberi perhatian kepada mereka untuk mengikuti pengajaran mereka. Jelas, contohnya roda pusingan untuk set induksi dalam pengajaran kata bahasa. Maka beri perhatian mereka dalam pengajaran bahasa Melayu. Khususnya outdoor. Outdoor ni kita boleh mengajar mereka di pondok-pondok bahasa ataupun pergi ke stadium untuk memberi mereka input ataupun output daripada luar. Okay. Contohnya aktiviti yang saya telah jalankan dengan mereka di outdoor, saya telah pergi museum negeri Sarawak berada di Kuching. Maka mereka belajar sesuatu daripada museum tersebut tentang budaya, tradisi dengan corak hidup masyarakat di Malaysia. Jadi topik tu boleh dikategorikan dalam kebudayaan topik ke-16 dalam bahasa Melayu. Okey. Itu saja pengalaman saya belajar untuk menarik minat pelajar saya dalam bahasa Melayu lah di pendalaman.
Oke, disebabkan kita sudah tentukan masa, saya dengan ini ingin menutup kita punya forum. Saya sangat terima kasih kepada cikgu-cikgu sekalian kerana sudi meluangkan masa pada petang ini untuk mengikuti forum kita pada petang ini. Terima kasih cikgu-cikgu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Saya juga. Ya, oke.